Assalamualaikum adik-adik sekalian. Masih di dalam PKP yang bakal berakhir pada 18 Februari insya-Allah. Tapi sebelum tu Kak Zen nak ucapkan selamat menyambut Kongsi Pak Chai kepada semua adik-adik yang berbangsa Tionghoa. Enjoy your celebration, okay? Okay, video kali ni Kak Zen nak komen berkenaan dengan kes pegawai polis yang dikabarkan melanggar tata tertib ketika melakukan sekatan jalan pada baru-baru ini. Kedua-dua mangsa yang membuat laporan secara online melalui laman Twitter merupakan wanita. Kes yang pertama. Cuba serius tak kamera, cuba tunjuk. Cuba buka. Kalau awak tunjuk, saya tak saman awak. Aku cakap tentu abang saman je saya bang. Saman saya 1000 pun tak apa. Seperti yang tertulis di dalam dada akhbar, berlaku pada 12 Februari jam 7.15 pagi di sekatan Jalan Duta. Wanita berkenaan menerusi laman Twitternya mendakwa dia ditanya oleh anggota polis sama ada dia memakai pakaian dalam atau tidak. Tak boleh macam ni. Wanita berkenaan ketika dihubungi oleh Malaysia Kini sudah membuat laporan polis berkenaan perkara itu di Balai Polis Shah Alam dan diminta ke Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfield untuk memberi kenyataan. Komen Kak Zen di sini, sesungguhnya kejadian yang berlaku kepada wanita berkenaan memang menyalahi undang-undang dan etika seorang penjawat awam, lebih-lebih lagi seorang anggota polis yang diberi kepercayaan oleh PDRM untuk melindungi orang awam, tetapi telah menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada beliau untuk tujuan personal dan amat memalukan ya. Ini dikira mengambil kesempatan. Selain daripada tindakan tata tertib perlu diambil, ia seharusnya memberi pengajaran kepada pihak polis yang lain untuk tidak berkelakuan tidak senonoh seperti polis terbabit. Kejadian ini Kak Zen tidak menyokong, malah polis terbabit bukan saja perlu digantung daripada bekerja, denda dan saman atau penjara jika menyalahi undang-undang atau diberikan hukuman yang setimpalnya sebagai pengajaran kepada anggota yang lain sekiranya berlaku kejadian yang sama. Dalam kes yang berasingan baru-baru ini juga, seorang wanita yang menggunakan akaun Twitter dengan nama NN Nazifah mendakwa menerima mesej daripada anggota polis yang sebelum ini menahannya di sekatan jalan. Nazifah mendakwa anggota polis berkenaan mencatat maklumat peribadinya termasuk nombor telefon sebelum beliau mendapat mesej untuk berkenalan. Okey, untuk kes yang kedua ni bagi Kak Zen, ia tidak dikira seteruk seperti kes yang pertama. Namun kes perlu juga disiasat kerana sudah dipost di sosial media. Cuma Kak Zen berpendapat untuk kes kedua ni mungkin anggota polis tersebut mempunyai niat yang baik untuk berkenalan. Sekiranya adik-adik ada akaun Twitter, adik-adik boleh tengok komen-komen daripada pengguna Twitter yang lain. Ada juga yang menyokong, ada juga yang tidak menyokong. Kak Zen di pihak yang mana? Bagi Kak Zen, tindakan Nazifah ni seperti terburu-buru ya. Sebab dalam WhatsApp pun ada diminta permission ya. Dalam WhatsAppnya pun ada pihak polis tersebut meminta kebenaran Nazifah dengan pertanyaan begini. Saja nak berkenalan, boleh? Itu adalah pertanyaan terlebih dahulu, permission ya. Bagaimana kita menangani perkara tersebut dan perlunya laporan polis secara bertulis dibuat di Balai Polis mengikut lokasi kejadian tersebut ya. Setiap kes-kes yang berlaku itu dia mengikut lokasi dan Balai Polis yang terdekat akan take over kes tersebut. Ini daripada pengalaman Kak Zen semasa Kak Zen buat polis report lah. Untuk kes yang pertama, Kak Zen menyokong sebab tindakan wanita berkenaan kerana memang perlu tindakan tata tertib dan siasatan secara terperinci dibuat ke atas anggota polis tersebut. Wanita tersebut juga bijak kerana sudah membuat laporan ke Balai Polis selain berkongsi di laman Twitter miliknya ya. Untuk kes kedua, pada pendapat Kak Zen, Nazifah seharusnya jangan terburu-buru terus menyangka niat Balai Polis tersebut nak menggatal. Mungkin polis tersebut betul-betul mahu berkenalan dan sudah berkenan dengan Nazifah ya. Jadi jika kedua-dua masih single, what a big deal, sembanglah baik-baik dulu. Jika Nazifah sudah berpunya, better text baik-baik bagi tahu sama ada dia sudah berpunya ke atau tolong berhenti teks ke, sebab
mungkin sudah bertunang ke, dah kahwin ke, ataupun tidak berminat sebab abang polis tu tak handsome ke. Senang macam tu kan. So bagi Kak Zen untuk kes yang kedua ni tak kritikal mana, cuma cara mangsa menangani dengan post ke Twitter terus tu macam terburu-buru kan. Jadi kesimpulannya, apa yang kita lakukan, tak kiralah sama ada kita ni pihak yang berkuasa atau pihak yang tak kuasa, kenalah fikir sebelum bertindak atau melakukan sesuatu perkara. Bak kata orang, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Okey, itu saja untuk kali ni. Jangan lupa subscribe channel Kak Zen, tekan notification button dan like selepas menonton video ni. Akhir kata, jumpa lagi and stay safe. Bye.